لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وثبت لساني وقلبي في سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم ألهمنا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجعلنا بالعافية اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم حاشية إمام إبراهيم الباجوري على السنوسية قال رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وبعلوم مشايخنا في الدارين آمين. Berarti dekat wa amma burhan wujubil amanah qawluhu wa amma burhan wujubil amanah. Baca matan dulu. Wa amma burhan wujubil amanati lahum alaihimus salatu wassalamu فلأنهم لو خانوا بفعل محرم أو مكروه لانقلب المحرم أو المكروه طاعة في حقهم. Adapun burhan dalil bagi wajib bersifat amanah bagi para rasul alaihi wassalatu wassalam, maka dari kerana sesungguhnya kalau mereka khianat dengan melakukan perkara haram ataupun perkara makruh, nescaya akan berubah perkara haram dan makruh itu berubah menjadi taat pada hak mereka. Lianna Allah, kerana Allah Ta'ala amarana biliqtida'i bihim, kerana Allah Ta'ala suruh kita ikut mereka fi aqwalihim, pada perkataan mereka, wa af'alihim, dan perbuatan mereka. Wala ya'muru Ta'ala bimuharramin wala makruhin, walhal Allah Ta'ala tidak sama sekali menyuruh melakukan perkara haram dan tidak menyuruh melakukan perkara makruh. Jadi natijahnya mustahillah mereka khianat dengan melakukan perkara haram atau perkara makruh. Qawluhu wa amma burhan wujubil amanati lahum alaihimus salatu wassalam. Ada kitab? Tak ada kitab? Tak ada kitab. Ada kitab lebih kan? Ambil lah. Ada tak ni? Cari kat jendela ilmu. Tak ada lebih tau. Kesuap apa? 2:39 dekat sikit. Tak ada kitab. 39 Qawluhu wa amruhan. Wa amma burhan wujubil amanah, adapun dalil wajib amanah bagi para anbiya, fali'annahum ila akhirih. Taqriruhu, huraian dalil ni, huraian burhan ni, huraian perkataan musannif ni, antaqul, bahawa kamu kata, law khanu bi fi'li muharramin aw makruhin, kalau mereka khianat dengan melakukan perkara haram atau makruh, lam qalabal muharramu awil makruhu ta'atan fi haqqihim alaihimus salatu wassalam, nescaya jadilah perkara haram dan makruh itu taat. Haram jadi taat, makruh jadi taat pada hak diri pada Nabi. Kalau mereka khianat dengan melakukan haram, kalau mana mereka buat yang haram, mereka buat yang makruh, maka haram dan makruh jadi taat pula. Lakinnat taliya batilun, tapi tali itu natijah ataupun hasilnya itu batal. Mana? Berubah. Haram dan makruh itu jadi taat itu mustahil, batal. Wa idza batalat tali batalal muqaddam, bila batal yang hasil maka batal muqaddam dia. Ini qiyas istisnai kan, dalam mantik qiyas istisnai atau qiyas syarti. Dia sebut pada muqaddam. Contoh senang biasa dia bagi, in kanatish syamsu tali'atan fan-naharu mawjud. In kanatish syamsu tali'atan fan-naharu mawjud. Jika
matahari naik, maka siang ada. Jika matahari naik itu nama muqaddam, talinya, maka siang ada. Siang ada tu tali. Itu jumlah syartiyah. Istisna'nya lakin, lakin lepas tu, lakinna syamsa tali'atun fanharu mawjud. Lakinna syamsa laisa bi tali'atin fanha laisa bi mawjud. Jadi itu dalam mantiq lah. Hak jumlah syartiyah itu, hak pertama tu, hak syarat tu, in kanatis syamsu tali'atan, itu panggil muqaddam. Fan naharu mawjudun, itu panggil tali. Di sini mana? Lau khanu bi fi'li muharramin aw makruh, itu muqaddam. Lam qalabal muharramu awil makruhu ta'atan, itu tali dia. Jadi lam qalaba tu tali dia, hasil dia. Kalau mereka khianat dengan buat taat, nescaya berubah haram itu. Kalau mereka khianat dengan buat haram dan makruh, nescaya berubah haram dan makruh menjadi taat. Nescaya berubah tu jadi tali dia. Okey. Tali itu mana? Berubah haram jadi taat tu batilun. Bila batal tali, batal muqaddam. Nampak? Macam tadi ya, lau kanatis syamsu tali'atan fan-naharu mawjud. Kalau kita kata tak mawjud, lakinnaha laisa bimawjudin fasyamsu laisa bitali'atin. Siang tak ada, mana matahari tak naik. Kalau batal muqaddam, batal tali, maka batal muqaddam dia. Idza batala tali batala muqaddam. Fathabata naqiduhu, maka sabitlah lawan dia, wa huwa al-matlub, iaitu mustahil mereka melakukan khianat dengan buat haram atau makruh. Mustahil naqid bagi khianat, iaitu amanah lah. Fathabata naqiduhu wa huwa al-matlub. Falmusannifu dzakara syartiyata wa hadhafa al-istisnaiyata li dhuhuriha. Okey, dalam matan Sanusi, musannif sebut syartiyah saja. Dia hazaf istisnaiyah kerana zahir dah, istisna itu tak boleh sebut kerana telah zahir, jelas dah. Mana kata musannif? Fali annahum, ni law khanu bi fi'li muharramin aw makruh, la itu syartiyah. Lam qalabal muharramu awil makruhu ta'atan, itu syartiyah dia. Muqaddam dengan tali disebut belaka tu. Lakin sebut tak? Lakin tak sebut. Jumlah istisnaiyah tu tak sebut. Lakinna kilabal muharrami ta'atan mustahil ataupun batilun, fa batala an yakunu khainina pula. Maka fa batala kaunuhum khawana, ikut. Jadi batallah keadaan mereka itu khianat. Jadi jumlah lakin itu tidak disebut. Wa hazafal istisnaiyata li dhuhuriha, kerana zahir. Thumma bayyana wajhal luzumi fi syartiyati. Kemudian musannif menerangkan wajah, sebab lazim pada syartiyah. Okey, sekarang ni antara muqaddam dengan tali dia ada kaitan dia. Ada kaitan. Contoh, bila matahari naik siang ada. Apa kaitan matahari dengan siang? Ada luzum dia. Talazum antara dia tu mesti ada. Okey, sekarang ni bila kata kalau mereka khianat, nescaya berubah. Kalau mereka khianat dengan buat haram. Kalau mereka khianat dengan buat haram, nescaya berubah haram jadi taat. Apa kaitan luzum antara tu muqaddam dengan tali tu? Tengok dia kata thumma bayyana wajhal luzum fi syartiyah. Kemudian musannif menerangkan wajah, sebab lazim pada syartiyah, sebab berlazim-laziman, perkaitan pada syartiyah dengan perkataannya. Li'anna Allah amarna bil iqtida'i bihim. Pada kalam matang tu kan, li'anna Allah amarna bil iqtida'i bihim fi aqwalihim wa af'alihim wa la ya'muru ta'ala bi muharramin wa la makruhin.
Itu dia punya luzum, talazum dia. Dan Allah menyuruh kita ikut mereka sehingga akhirnya. Khulasahnya wa muhassiluhu, ringkahnya atau khulasahnya, muhassiluhu anna jami'a ma sadara anhum. Jadi pelazimannya, apa kaitan boleh kata kalau mereka buat haram, nescaya haram tu jadi taat. Sebab apa? Sebab Allah suruh kita ikut mereka. Jadi kita kena ikut arahan Tuhan. Ikut arahan Tuhan tu taat. Nampak tak? Jadi bila Tuhan suruh buat haram, mana kena taat ke Tuhan. Jadi haram tu jadi taat pula. Haram ataupun makruh tu jadi taat pula. Itu peliklah tu. Inqilabul haqaiq lah. Wa muhassiluhu, dan wal hasilnya lah. Kalau terima kita wal hasil, ataupun khulasahnya anna jami'a ma sadara anhum, semua perkara yang lahir, yang datang daripada para nabi, la yakunu illa ma'muran bihi min Allah, tiadalah ia kecuali dia itu disuruh daripada Allah. Setiap perkara yang dibuat oleh nabi tak lain dan tak bukan mesti arahan Tuhan. Wa kullu ma umira bihi la yakunu illa ta'atan, dan setiap perkara yang disuruh dengannya tidak adalah ia kecuali taat. Setiap perkara yang disuruh tu datang, setiap perkara yang daripada nabi itu daripada suruhan Tuhan, dan setiap yang disuruh itu tidak lain dan tidak bukan mesti taat. Kenapa? Li'annahu la ya'muru bil fahsya, kerana Allah Ta'ala tidak menyuruh dengan perkara yang fahsya. Allah Ta'ala tidak menyuruh dengan perkara yang keji. Tuhan tidak suruh perkara keji dan perkara fahsya. Maka lazim daripada itu setiap perkara yang Tuhan suruh itu taat. Setiap perkara yang suruh itu taat. Wa qawluhu li anna Allah Ta'ala amarana bil iktida'i bihim, kerana Allah menyuruh kita mengikut para nabi ila akhirih. Minal ma'lum anna ad-dhamira al-mustatira, hasyiah bawah ni panjang disebut ni. Hak ni dia khilaf fi haqqihim, tu hak siapa? Hak para nabi ke ataupun fi haqqina? Tu jelah. Ala kulli hal sama-samalah. Para nabi pun kena, para umat pun kena. Kalau katakanlah nabi buat haram, Tuhan suruh ikut nabi, maka kita kena buat haram pula. Tu jadi mustahil pula. Hatta haram pada hak nabi pun, bila Tuhan suruh mesti kena buat. Macam mana dalam masa yang sama itu haram, dalam masa yang sama jadi taat? Itu panjang dibahas tu, berkaitan dengan itulah. Wa qawluhu li anna Allah Ta'ala amarana bil iktida'i bihim minal ma'lumi anna ad-dhamira al-mustatira a'idun lillahi ta'ala, daripada perkara yang telah maklum bahawa dhamir mustatir kembali kepada Allah. Mana dhamir mustatir mana? Amarana, ay amarana Allah, amarana Allah, dhamir mustatir pada amara. Wal barizu a'idun li jami'il umam. Mana dhamir baris? Dhamir baris sunnah tu. A'idun li jami'i al-umam, kembali kepada seluruh umat. Annallaha amarana, amarallahu jami'al umam. Kita, kami kan, Allah Ta'ala menyuruh kita. Kita tu, kita umat Nabi je? Tak, seluruh umat. La lihadhil ummati faqat, bukan untuk umat ini saja. Wa illa lam yasihha qawluhu bil iktida'i bihim, kalau tidak sah perkataan musannif iktida'i bihim, dengan mengikut mereka, mengikut para Nabi. Dan Nabi kita Nabi Muhammad kan? Nabi kita Nabi Muhammad. Jadi dia kata mengikut para Nabi, yakni Nabi-Nabi, Rasul-Rasul. Dah, kita ikut Nabi Muhammad, kita dah ikut syariat Nabi Musa, dah ikut syariat Nabi Isa. Jadi tak dapat tidak, itu kembali pada jami'il umam, baru sah. Maka kita ikut Nabi Muhammad, umat Nabi Musa ikut Nabi Musa, umat Nabi Isa ikut Nabi Isa. Jadi
Itu kembali pada jami'il umam. Lianna hadhihi al-ummata la yalzamuha al-iqtida'u bi ghairihi sallallahu alaihi wasallam ka Isa wa Musa. Kerana umat ini, umat kita ini, umat Nabi ini tidak lazim, tidak wajib mengikut selain daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tak kena ikut Nabi lain. Ka Isa wa Musa. Tak wajib ikut. Beriman, tapi ikut dengan maksud ikut syariat. Tidak. Kita ikut syariat Nabi Muhammad. Tidak disuruh kita ikut syariat Nabi Musa atau syariat Nabi Isa. Kecuali kalau kita nak takdir, kita nak andaikan gini, boleh kata illa an yuqala innahu mabniyun ala anna syar'a man qablana syar'un lana. Kecuali kita nak tanggung atas pandangan yang mengatakan syariat umat sebelum kita menjadi syariat bagi kita. Wa hadza mas'alatun mukhtalafun fiha. Ini masalah mukhtalafun fiha, masalah yang khilaf. Fahal syar'u man qablana syar'un lana idza lam yarid fi syar'ina ma yansakhu. Fahal syar'u man qablana syar'un lana idza lam yarid fi syar'ina ma yansakhu. Adakah syariat umat terdahulu menjadi syariat kepada kita pada perkara yang tidak datang nas menasahkannya. Nampak? Jadi kalau dibina atas pandangan tu, makna iqtida'i bihim kena jugalah kita ikut pada nabi-nabi dulu. Sebab pada pandangan yang terima syar'u man qablana, kita diikut syariat juga. Nabi Isa, Nabi Musa, masing-masing ada hujah lah. Ini perbincangan usul fiqh lah. Kutiba alaikum ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum min ajli dzalika katabna alaihim fiha anna nafsa bin nafs. Banyak lagi dalil. Fima lam yarid an nabiyyina fihi syai'. Adakah syar'u man qablana, syariat orang yang terdahulu sebelum Nabi Muhammad itu, umat-umat terdahulu itu menjadi syariat bagi kita? Fima lam yarid an nabiyyina fihi syai', pada perkara yang tidak datang daripada nabi kita sesuatu, perkara yang tidak ada hukum, tidak ada disebut oleh nabi kita, tapi umat terdahulu ada. Adakah itu menjadi syariat bagi kita? Yang tu yang khilaf ni. Adapun perkara yang nabi kita dah sebut, itu tak ada khilaf. Kita ikut hak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ni benda hak Nabi tak ada sebut, tapi pada umat terdahulu ada masalah itu, hukum tersebut ada. Adakah wajib kita kena ikut juga? Kama huwa madhhabus sadatil malikiyah, sebagaimana itu mazhab sadah al-malikiyah, ulama-ulama mazhab malikiyah. Alladzina minhumul musannifu, yang mana salah seorang daripada mereka ialah musannif Imam Sanusi mazhab maliki. Nampak tak? Jadi nak tanggung kaul Imam Sanusi atas mengatakan itu umat Nabi bihim tu anbiya, sah atas dasar ni. Wa huwa qaulun dha'ifun inda Syafi'iyah. Tapi itu qaul yang dhaif di sisi Syafi'iyah kita lah. Imam Bajuri Syafi'i. Ada Imam Bajuri Syafi'i. Kalau dalam apa nama ni, Syekh Ibrahim Laqani Maliki juga tak? Najmi Ibrahim Laqani Maliki juga. Mutun akidah Malikiyah belaka. Tapi yang syarah yang tu ada belaka lah. Maliki ada buat, Syafi'i ada buat. Tapi mutun menang ke Maliki lah. Sehingga kan dalam kitab fiqh Malikiyah sendiri pun, awal kitab fiqh pun dia bincang mengenai akidah juga, dimasukkan sekali. Qaulun dha'ifun 'inda Syafi'iyah. Di sisi kita tak terimalah syar'u man qablana bukan syar'un lana. Wa 'alal awwal, di atas kau yang pertama mana? Kau yang mengatakan bahawa amarona itu kami, itu makna jami'ul umam. Bihim tu makna jami'ur rusul. Masing-masing ikut para nabi masing-masing. Fakullu ummatin ma'muratun biliqtida'i bi rasuliha. Setiap umat disuruh ikut rasul masing-masing. Umat Nabi Musa ikut Nabi Musa, umat Nabi Isa ikut Nabi Isa.
fahuwa ala sabilit tauzi', maka itu atas jalan tauzi', bagi umat kita. Nah itu ramai kan, bihim tu ramai juga, bagi lah. Kalau Nabi Isa ikut Nabi Isa, Nabi Musa ikut Nabi Musa. Ala sabilit tauzi'. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu wa asyhadu anna Isa Nabi Rasulullah wa asyhadu anna Musa Rasulullah. Pada dengan luah mereka lah, luah masing-masing. Qauluhu fi aqwalihim wa af'alihim, pada perkataan mereka dan perbuatan mereka. Ai wa taqriratihim, dan pada takrir. Takrir makna mereka mengiyakan, menegahkan, membenarkan, wasukutihim, dan diam mereka, alal fi'li, atas perbuatan. Mereka kata atau mereka buat atau mereka takrirkan, mereka mengiyakan, dan diam mereka di atas, tak kata apa-apa, diam mereka atas perbuatan. Jadi kita disuruh ikut juga. Idh la yukiruna ala khata'in, kerana para nabi ni dia tidak akan ikrar, tidak akan mengiyakan di atas kesalahan, tidak akan benarkan kesalahan. Kalau orang buat salah, kalau Khalid Al-Wali makan dak tu haram, dia tak akan benar makan. Tapi bila Nabi walaupun tak makan, tapi Nabi tidak larang, menunjukkan itu halal. Itu menunjukkan halal, kerana para nabi tidak ikrar pada perkara khata', perkara yang salah. Wa yustathna min dhalika ma thabatat khususiyatuhu bihim, dikecualikan daripada demikian itu perkara yang sabit pengkhususannya dengan para nabi. Ada perkara khususiah nabi, itu kita tak disuruh ikut, itu dilarang kita ikut. Kanikahi ma zada 'alal arba'i, seperti menikahi lebih daripada 4, nikah lebih daripada 4 orang puan, itu tak boleh ikutlah khususiah. Wa yu'lamu dhalika, dan diketahui daripada demikian itu, annahu laisa lil mukallafi minna, bahawa tiada bagi mukallaf daripada kita, ayatawaqqafa, bahawa kita tawakuf, berhenti, tawakuf, fi fi'li syai'in, daripada melakukan sesuatu perkara, mimma thabata anhu sallallahu alaihi wasallam, daripada perkara yang sabit daripada Nabi, lihtimalil khususiyah, kerana mengandaikan khususiyah. Okey, sekarang ni gini, kita disuruh mengikut seluruh perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kecuali diistisnakan perkara yang khususiyah untuk Nabi. Faham daripada kita disuruh ikut, asalnya kita disuruh ittiba'ur rasul, fattabi'uhu la'allakum tahtadun. Jadi mengikut rasul itu asal, kecuali istisna benda khususiyah. Yu'lam min dhalika, dipaham daripada demikian itu, tidak boleh bagi mukallaf daripada kalangan kita tawakuf pada melakukan satu perkara yang telah sabit daripada Nabi. Tawakuf kerana apa? Lihtimal. Tawakuf ni illah tawakuf, kerana ihtimal khususiyah. Kita ni Nabi buat ni, nak buat tak? Tak boleh buat gitu, tawakuf dulu. Kok khususiyah? Anda yang khususiyah tu tidak membolehkan kita tawakuf, bahkan sepatutnya buat dulu. Kecuali benda sabit khususiyah secara jelas. Nampak? Jadi kerana asal pada perbuatan Nabi al-ittiba', khususiyah tu datang arid kemudian. Maka bila dah sabit perbuatan daripada Nabi, tak boleh tawakuf kerana semata-mata ada ihtimal khususiyah. Bal yatba'uhu fi jami'i aqwalihi wa af'alihi, bahkan kena ikut pada Nabi ni pada seluruh perkataan dan perbuatan. Illa ma thabata annahu min khususiyatih, kecuali perkara yang sabit itu daripada khususiyah Nabi. Jadi ini berdasarkan itlaq, li itlaqi qaulihi ta'ala, kerana mutlaknya, umumnya firman Allah Ta'ala, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni, jika kamu benar-benar kasihkan Allah maka ikutlah aku. Jadi ittiba' di situ wajib, itu asal pada perbuatan Nabi. Khususiyah tidak boleh semata-mata ihtimal kita meninggalkan ittiba'.
Ini kalau ikutnya salah satu kaedah ni, Waqad ajma'atis sahabatu, dan telah ijma' para sahabat, ala tibaihi alaihi salatu wassalam, di atas mengikutnya Nabi SAW, fi aqwalihi wa af'alihi, pada perkataannya dan pada perbuatannya, min ghairi tawakkufin, tanpa tawakuf, tanpa teragak-agak, tanpa berhenti. Tawakuf ni teragak-agak lah. Tak. Lakin hadha bin nadhari lil ghalib, ataupun lakin hadha, kalau baca lakinna beramal, kalau baca tanpa tasydid tak beramal. Lakin hadha bin nadhari lil ghalibi, ini kalau melihat kepada ghalib lah. Melihat kepada ghalibnya. Para sahabat kalau Nabi buat, Nabi sebut, Nabi kata, terus buat. Ghalibnya gitu. Wa illa, kalau tidak, maknanya kalau tidak melihat pada ghalib, ada juga sahabat tawakuf, Nabi suruh sahabat tak buat lagi, ada. Contoh dia akan sebut ni. Wa illa faqad waqa'a minhumut tawakkufu fi ghazwatil fathi, telah berlaku daripada para sahabat mereka teragak-agak tawakuf ketika perang ghazwatil fathi, Fathil Makkah. Ada pada perang ghazwatil fathi, masa nak Fathil Makkah. Haitsu amarahumun Nabi sallallahu alaihi wasallam bil fitri fi Ramadan, sekira-kira Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh mereka berbuka pada siang hari bulan Ramadan. Jadi berlaku pada bulan Ramadan peperangan, Nabi suruh mereka buka. Nabi suruh berbuka. Bila Nabi suruh buka, fastamarru ala limtina, para sahabat berterusan pada enggan. Nabi kata bukalah ni, kita perang ni. Sahabat tak buka. Sahabat tawakuf, sahabat terhenti. Kalau ikutnya perbuatan Nabi, Nabi suruh kena buat lalu. Tapi sahabat berhenti tawakuf, teragak-agak, imtina, bahkan tak buka dia, enggan buka. Lalu fatanawalal qadaha wa syariba, lalu Nabi ambil cawan qadah ni, cawan ada air, wa syariba, lalu Nabi minum, fasyaribu, baru sahabat minum. Nabi suruh saja mula-mula, Nabi suruh. Jadi Nabi suruh sahabat kata, malah buka. Malah buka. Padahal suruh arahan Nabi. Jadi nak buka sayang ke puasa. Tapi bila Nabi buat, sahabat tu buat. Jadi pada arahan Nabi teragak-agak. Maknanya berlakulah di situ. Berlaku. Tapi bukan kerana sebab syak pada Nabi, bukan. Itu kerana mereka ihtimal, makna ihtimal itu bukan suruhan. Sebab Nabi suruh, mungkin suruhan bukan wajib. Bila Nabi minum, mereka pun minum. Itu satu. Wa fi ghazwatil Hudaybiyah, dan pada peperangan Hudaybiyah, haitsu amarahum sallallahu alaihi wasallam bin nahri wal halqi, sekira-kira Nabi SAW suruh para sahabat menyembelih dan juga bercukur. Sebab dam ihsar, sahabat kena tahan daripada menunaikan umrah. Jadi pakai semua niat umrah belaka dah. Jadi kena tahallul dengan cara sembelih binatang dan juga kena bercukur. Falam yaf'alu, Nabi suruh sembelih binatang korban. Bukan korban, sembelih binatang tu lah, kerana dam tu, dan Nabi suruh cukur. Tapi sahabat tak buat. Listighraqihim fit tafakkuri, kerana sibuknya mereka pada berfikir. Istighraq ni makna tenggelam. Tenggelam ni makna sibuknya pada berfikir, fima waqa'a minal masyaqqah, pada perkara yang berlaku daripada masyaqqah. Ke Sulh Hudaybiyah ni. Jadi sahabat ni rasa serabut dan rasa rungsing dah. Jadi mereka sahabat sibuk sangat fikir pasal apa natijah yang berlaku lepas ini. Jadi Nabi suruh pun mereka buat tak dengar, buat tak ikut. Kerana sibuknya mereka, tenggelamnya mereka dalam berfikir pada perkara yang berlaku daripada masyaqqah. Apa kisah dia? Ini kisah panjang cerita ni. Wa dzalika annahu sallallahu alaihi wasallam qadima huwa wa ashabuhu, Nabi datang, baginda dan para sahabat, mu'tamirina, hal keadaan mereka
menunaikan ihram dengan umrah. Nabi datang ke Mekah, Nabi dan para sahabat hal keadaan mereka nak buat umrah. Wa nazalu bi aqsal Hudaybiyah. Lalu mereka nazalu ni makna berehat ataupun turun berehat, berhenti di hujung Hudaybiyah. Pada hujung pinggir Hudaybiyah Nabi duduk bersama sahabat sebelum nak masuk lah. Jadi bila musyrikin Mekah dapat tahu, famana'ahumul musyrikun min dukhuli Makkah, musyrikin Mekah kata orang larang daripada Nabi dan para sahabat masuk Mekah. Famana'ahumul musyrikuna min dukhuli Makkah fa arsala Uthman bin Affan bi kitabin. Lalu Nabi utus Uthman bin Affan dengan surat li asyrafi Quraisy, kepada pembesar-pembesar Quraisy. Nabi pun utus Sayyidina Uthman bawa surat kepada pembesar Quraisy, yu'limuhum, untuk memberitahu kepada mereka. Dalam surat tu tujuan untuk memberitahu kepada mereka, yu'limuhum bi annahu innama qadima mu'tamiran la muqatilan, bahawa Nabi SAW datang ke Mekah untuk tunaikan umrah, dalam keadaan nak buat umrah, bukan nak berperang. Jadi Nabi utus Sayyidina Uthman bawa surat nak khabar kepada pembesar Quraisy, kami datang ni nak buat umrah, bukan nak berperang. Fasammamu ala alla yadkhula Makkah. Fasammamu, mereka para musyrikin Mekah berkeras, ala alla yadkhula, bahawa Nabi tak boleh masuk Mekah. La alla yadkhula Makkah hadzal 'ama, tahun ni Nabi tak boleh masuk Mekah. Mereka pun berkerah tak boleh masuk Mekah. Thumma rama rajulun min ahadil fariqaini 'ala al-fariqil akhar. Jadi ada sekumpulan daripada musyrikin Mekah, kumpulan kecil dengan orang Islam, ada pergi panah. Rama, ada seorang pergi melontar anak panah. Bila melontar anak panah, seorang lontar ke pihak lain. Bila lontar anak panah, balas lah. Nampak tak? Ni bukan suruh tentera, bukan suruh sahabat, ni sebahagian. Tak, ada sebahagian kecil di sana yang melontar, salah seorangnya melontar anak panah kepada pihak satu lagi. Fakanat bainahuma ma'arikatun. Maka berlaku di antara dua puak ini, musyrikin sebahagian kecil, pemuda-pemuda musyrikin dan juga pemuda-pemuda Islam ni semangat belaka kan? Tak semangat. Jadi masing-masing semangat, berlakulah ma'arikatun, berlaku pertempuran bin nabli, dengan panah, wal hijarah, dan batu. Jadi adalah panah dan juga batu, tapi sekadar itulah, bukan maknanya perang bertempur gitu. Manah dengan lempar batu. Fa amsaka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'dahum, maka dapat menangkap oleh Rasulullah SAW sebahagian mereka. Jadi Rasulullah bila gitu, sebahagian ni dapat takap sebahagian musyrikin. Wa amsaku Uthman radhiyallahu ta'ala anhu, dan orang musyrikin takap Uthman. Nampak tak? Jadi Uthman pergi dengan pemuda-pemuda, jumpa pemuda ni sama-sama balah sikit. Hak ni pun takap hak musyrikin, pihak sana takap Uthman. Wa asya'a iblisu, dan membuat da'iyah, isya'ah, membuat menyebarkan berita, menyebarkan berita oleh iblis, annahum qatalu. Baru iblis pun ambil peluang. Jadi iblis ni boleh berupa manusia. Nampak tak? Banyak dalam sejarah Nabi dia berupa jadi orang. Nampak tak? Tujuannya untuk memecah belahkan umat Islam, untuk tu macam-macam lah. Jadi iblis melemparkan fitnah, berita annahum qataluh, bahawa musyrikin Mekah bunuh Sayyidina Uthman. Faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi pun kata, la nabrahu hatta tunajizahumul hatta tunajizahumul harbu. Kami tidak akan berganjal. La nabrahu ni makna lam nazal, ma zala, ma bariha, ma fatiha, manfakat. Sentiasalah kami, makna kami sentiasa
hatta tunajizahumul harb, sehingga menghapuskan mereka oleh perang. Maknanya kita sehingga kita selesai perang, tak berganjak sehingga selesai perang. Maknanya Nabi bertekad untuk berperang lah tu, sebab dengar Sayyidina Osman kena bunuh. Ni orang mabuk langgar. Mabuk langgar jual asyik lemak, mati ya. Apakah akan terjadi sebenarnya? Adakah kisah adib akan berulang sekali lagi? Jelas-jelas langgar. Wada'an nasa 'inda syajarah. Lalu Nabi pun panggil sahabat semua ni untuk bai'ah di bawah pokok. Lil bai'ati, untuk berbai'ah, alal mauti, berbai'ah untuk mati, memang perang sehingga mati ni. Aw ala alla yafiru, ataupun bai'ah supaya mereka tidak berganjak, tidak akan berpaling, tetaplah. Fabaya'uhu ala dhalik, lalu pada sahabat bai'ah Nabi atas demikian itu. Falamma sami'al kuffaru bil mubaya'ati, apabila orang kafir dengar tentang bai'ah Nabi ni, nazala bihimul khawfu, turun kepada mereka rasa takut. Allah Ta'ala beri rasa takut. Muhammad ni bai'ah dengan sahabat ni, bahaya ni. Mereka ni ramai kot, orang kuat-kuat ni. Wa arsalu rajulan, lalu mereka utus seorang lelaki minhum, di kalangan mereka, ya'tadhiru, minta maaf, bi annal qitala lam yaqa, bahawa pembunuhan tu tak berlaku, illa min sufahaihim, kecuali daripada kalangan orang-orang bodoh mereka nya, buat-buat muda. Buat-buat muda sufaha, buat-buat muda mereka lah. Anak muda je balah tu. Rasulullah tak kira sangatlah. Sayyidina Uthman tak mati pun. Wa talaba an yursila man asarra minhum, dan dia minta supaya Nabi melepaskan orang yang ditawan di kalangan mereka. Ya Rasulullah, dak balah pun. Lepas tu tawanan kami tu yang kamu tawan tu lepas dah. Faqala sallallahu alaihi wasallam, inni ghairu mursilihim hatta tursilu ashabi. Aku tidak akan lepaskan mereka sehingga kamu lepaskan sahabat aku. Dah kamu tawang sahabat aku antara Sayyidina Uthman, aku tawang kalangan musyrikin Mekah, aku takkan lepas sehingga kamu lepas. Nampak tak? Nabi ni seorang yang mahir dalam taktik perang lah. Tak boleh kena tipu dia orang. Nampak tak? Kena tipu sama, mengalah sama, tak. Nabi kata tak boleh, mu lepas dulu baru aku lepas. Faqala dzalika ar-rajulu, berkata lelaki itu, ansaftana, kamu buat adil kepada kami. Makna ansafta ai ja'altahu nisfain. Nisfain ni adil lah. Makna adil lah, tak apalah. Makna adil, aku lepas, mu lepas. Fa ba'atha ilaihim, lalu dia utuskan kepada musyrikin Mekah, fa arsalu Uthmana wa jama'atan minal muslimin, lalu mereka lepaskan Sayyidina Uthman dan sekumpulan daripada orang Islam. Wa waqa'a sulhu bainahu wa baina dzalika rajuli, lalu berlaku suluh di antara Nabi dan juga di antara lelaki itu. Nama apa lelaki ni? Tak ingat? Masyhur ni. Allahu akbar. Siapa hak bai'ah? Wakil Quraisy. Siapa? Hak wakil Quraisy. Suhail lah. Suhail. Lalu berlaku suluh di antara Nabi dan lelaki itu. Ala syarti, di atas syarat, an yudha'al harbu, bahawa yudha'al harbu ni berhenti perang. Yudha' ni letak perang, makna berhenti perang, bainahum 10 sini. Istilah baru, gencatan senjata. Yudha'al harbu, gencatan senjata, 10 sini, 10 tahun. Wa an yu'ammina ba'duhum ba'dha, dan masing-masing memberi aman orang lain. Makna musyrikin Mekah dia jamin puak ni, Nabi jamin puak satu lagi, masing-masing beri aman.
Nabi ada pihak yang dia jamin, musyrikin Mekah ada kabilah yang dia jamin. Maknanya beri aman masing-masing, makna takkan berlaku. Hak ni saya jaga, saya beri aman. Mereka takkan bunuh hak sana sama. Wa an yurja'a anhum wa an yarji'a anhum, wa an yarji'a, dan bahawa Nabi kembali. Nabi kena balik. Wa an yarji'a anhum, kena kembali daripada mereka. Amahum, tahun ni Nabi kena kembali. Wa ya'ti mu'tamiran fil 'amil muqbil, dan datang kembali melakukan umrah tahun depan. Tahun ni pergi balik mereka, tak boleh masuk Mekah. Amahum maknanya tahun itulah. Tahun itu kena yarji', kena kembali dan datang buat umrah tahun depan, umrah qadha lah. Wa an yuradda ilaihim man jaa minhum musliman, dan hendaklah dipulangkan kepada mereka man jaa minhum muslima, orang yang datang di kalangan mereka datang Islam ke Madinah. Contoh anak ataupun siapa, ada anak dia lari ke Madinah Islam, untuk Islam, anak tu kena pulang balik ke musyrikin Mekah. Ayuradda ilaihim ay ilal Quraisy man jaa minhum ay minal Quraisy musliman. Mana-mana hamba hak pergi ke lari ikut Nabi ke Madinah, mana-mana budak ataupun orang suruhan yang pergi ikut Nabi ke Madinah Islam, dipulangkan balik ke Quraisy. Wa alla yaruddu ilaihi man jaa ilaihim mimman tabi'ahum, dan tidak perlu dipulangkan kepada Nabi man jaa ilaihim, orang yang datang kepada Quraisy, mimman tabi'ahum, di kalangan orang yang ikut Quraisy. Adapun orang asal Madinah hok lari ke Mekah, la yaruddu, Quraisy tak perlu pulang balik. Mana-mana contohnya hok murtad dak, hok khianat ke Nabi, murtad, lari ke Madinah, hok tu tak payah hantar balik ke Madinah. Biar duduk Mekah. Tapi hok lari daripada Mekah ke Madinah kena hantar balik. Nampak berat sebelah nampak dari situ, nampak macam berat sebelah. Orang Madinah lari ke Mekah tak boleh pulang balik, tapi orang Mekah lari ke Madinah kena pulang balik. Okey. Wa kataba lahum Ali bin Abi Talib, dan menulis bagi mereka, tulis perjanjian surat ini Ali bin Abi Talib, bidzalika kitaban, dengan demikian itu satu surat perjanjian Hudaibiyah itu. Fakarihal muslimuna hadza syuruta, orang Islam tidak suka dengan syarat ni. Saya suka syarat apa? Syarat berat sebelah. Syarat berat sebelah. Syarat mana nampak macam menang ke musyrikin Mekah lah. Tahun tu tak boleh pergi umrah langsung, kena mari tahun depan pula. Orang hok lari ke Madinah kena pulang balik, hok lari ke Mekah dah pulang balik. Pada nama pun azama ahada alaihi Muhammad Rasulullah, kena tukar Muhammad bin Abdullah. Lalu orang Islam kata, qalu ya Rasulullah inna nuraddu wala yarudduna. Radda ya naruddu, inna naruddu wala yarudduna, kita pulangkan balik, wala yaruddun, tapi mereka tidak pulang. Kita pulang balik orang kita ke dia, tapi mereka tidak pulangkan balik orang dia ke kita. Kita pulangkan balik orang kita ke dia. Kita pulangkan balik orang kita ke dia, mereka tidak pulangkan balik orang kita ke dia. Nampak? Jadi tak adil tu, mana boleh. Qala na'am, betul. Amma man dhahaba minna ilaihim, adapun orang yang pergi di kalangan kita kepada mereka, fa ab'adahu Allah Ta'ala, Allah Ta'ala jauhkan dia daripada kita. Dah hok lari ke Mekah tu pok murtad.
Hok khianat ke Nabi. Molek dak usah wari balik ya. Kalau pulang balik puak ni jadi gunting dalam lipatan, duri dalam daging. Molek Tuhan jauhkan daripada kita. Tuhan jauhkan kita daripada mereka. Fa ab'adahu Allah Ta'ala. Wa man jaa'a minhum ilaina, dan siapa yang datang di kalangan mereka kepada kita, hok mari ikut kita nak Islam tu, fa sayaj'alullahu lahu farajan wa makhraja. Allah Ta'ala akan jadikan baginya satu farajan, kelapangan, dan juga tempat keluar. Jadi mereka balik dah apa? Tuhan akan buka ruang, Tuhan akan beri jalan, Tuhan akan beri jalan. Jalan ni kau ni, dia pula puak ni akan menyebarkan Islam. Nampak tak? Jadi farajan wa makhraja. Nampak? Thumma qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi pun kata, kumu fanharu wahliku. Bangun kamu dan sembelihlah dan bercukur. Nabi suruh pun bangun sebab dam ihsar kan. Dam ihsar kena sembelih dan juga cukur. Qala rawi, kata rawi hadis ini, fa wallahi ma qama minhum ahadun hatta qala dhalika thalathan. Tak ada seorang di kalangan sahabat bangun sehingga Nabi kata 3 kali. Antara orang hot shot ni antara Sayyidina Umar. Sayyidina Umar seakan dia kata, ya Rasulullah, anahnu ala haq wa hum ala al-batil. Kita betul ke mereka betul ni? Tidakkah kita betul, mereka tu batil? Sayyidina Umar tak nampak siasah Nabi. Walaupun dia orang tu juga nampak, tapi kerana itu wahyu, paksa terimalah. Sehingga kan bila Nabi suruh mereka buat begitu, suruh sembelih, suruh cukur, tak ada seorang pun bangun. 3 kali Nabi kata, ini berat ni. Falamma lam yaf'alu, tatkala para sahabat tidak buat, dakhala ala Ummi Salamata. Lalu Nabi masuk kepada Ummi Salamah. Nama Ummi Salamah apa? Hindu tak? Ummi Salamah. Nabi pun masuk dalam kemah dia lah. Masuk dalam kemah dia, berjumpa dengan isterinya Ummu Salamah. Wa qala halakal muslimun, habis dah orang Islam ni. Wa amartuhum an yahliku wa an yanharu falam yaf'alu. Aku suruh mereka bercukur dan aku suruh mereka sembelih, mereka tak buat. Halakan ni makna habisnya, makna binasa orang Islam. Sebab apa? Bila ingkar arahan Nabi ni turun azab. Bila ingkar arahan Nabi, umat bila ingkar arahan Nabi turun azab. Jadi Nabi takut halakal muslimun, binasa dah umat Islam ni. Tak dengar cakap aku dah ni. Tak dengar cakap aku dah. Aku suruh sembelih, aku suruh cukur, dia tak buat. Faqalat ya Rasulullah, Ummu Salamah kata, ya Rasulullah, la talumhum, jangan kamu cela mereka ya Rasulullah. Ini peranan isteri solehah ni. Jangan kamu cela mereka. Fa innahu syaqqa alaihim hadha sulhu, telah berat ke atas mereka suluh ini. Perjanjian ini jadi berat. Perjanjian ini berat ni. Mereka nak terima tu berat. Jadi mereka kadang tak macam setok. Segitu. Setok dengan perjanjian tu. Jadi macam tak boleh nak buat apa. Ukhruj wa la tukallim ahada. Ya Rasulullah, kamu keluar dan jangan kamu cakap dengan siapa pun. La tukallim ahada, jangan cakap dengan siapa-siapa. Hatta taf'ala dhalika, sehingga kamu buat perkara tu. Maka Ummu Salamah kata, mu keluar ya Rasulullah, mu sembelih, mu cukur. Fa kharaja, maka Nabi keluar. Fa nahara bi yadihi syarif, Nabi pun sembelih dengan tangannya yang mulia, sembelih. Wada'a halikahu dah. Ke kha halikahu tertitip. Wada'a halikahu, lalu Nabi panggil orang tukar cukur. Nabi panggil tukar cukur, maknanya cukurlah. Nabi sembelih, Nabi cukur. Falamma ra'au dzalika, apabila sahabat tengok demikian itu, qamu, mereka pun bangun. Fanaharu, mereka pun sembelih. Wa ja'ala ba'dhum yahliku ba'dha, lalu masing-masing mencukur kepala sebahagian lain. Hatta kada ba'dhum yaqtulu ba'dha, sehingga hampirlah sebahagian
mereka membunuh mana berbalah dengan sebahagian lain. Memang aku cukur. Masing-masing pun dah cukur. Orang ni nak cukur ni mari kat aku cukur. Masing-masing pun ikut perbuatan Nabi. Kama fil Bukhari, sebagaimana hadis ini dalam kitab Bukhari. Wallahu taala alam. Panjang cerita. Anda cakap mau tak lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca semula semalam mendekat qauluhu lil imam. Hari Khamis ni tak ada.